Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut tentang action camera, brand apa yang datang dalam kepala anda? Saya percaya 90% dari kita akan sebut GoPro. Lepas tu adalah yang lain macam DJI, lepas tu ada Insta360, ada juga Mi Action Camera dan brand-brand lain yang lebih murah. But GoPro dia adalah pengasas, and bayangkan dia punya saham dari 24 USD untuk satu share jatuh kepada 1.3. Ramai yang ramalkan mereka akan bankrupt dalam masa terdekat. Jadi, untuk podcast kali ni kita nak bincang tentang kejatuhan GoPro dan bagaimana mereka boleh bangkit semula ataupun mereka kena pasrah, kena reda dengan kemusnahan mereka ni. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. So, untuk podcast kali ni, yes, anda tak perlu pun sebenarnya nak tonton video. Cuma, saya just nak bagi tahu yang saya akan guna ChatGPT dan juga Perplexity untuk cari data, tunjuk kepada anda data ataupun angka-angka yang saya tak ingat. Sebelum kita bincang tentang kejatuhan GoPro, sebab apa dia jatuh, bagaimana dia nak bangkit semula, kita kena telurusi, kita kena tengok dia punya sejarah tu satu persatu. First kali, GoPro ni diasaskan oleh seorang mamat yang nama dia Nick Woodman, datang dari family yang boleh kata berada juga. Bila mana Nick Woodman nak buat bisnes, family dia mesti pump duit punya. Farma dia, dia punya papa mama memang akan bagi duit. Sebelum dia asaskan GoPro, dia ada buat dua bisnes lain yang gagal. Tapi kalau kita tengok bisnes yang dilakukan oleh Nick Woodman ni sangat-sangat inovatif, sangat-sangat bervision, futuristik gila. First kali dia buat website untuk jual barang elektronik dengan harga yang lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Bunyi macam biasa. Sekarang kita ada Shopee, kita ada Temu, kita ada Lazada kan. Tapi anda kena ingat, ini kita sembang pada tahun 2000. Tahun yang mana kalau nak connect dengan internet tu kita kena ada jaring.my, macam mana dah dia punya bunyi internet tu saya pun tak pasti. Tapi kalau nak connect internet kena tunggu 5 minit. Lepas tu tengah guna internet, kalau ada orang angkat telefon tiba-tiba internet putus. Memang teruk gila lah masa tu kan. Dia buat idea tu masa tahun 2000. Tahun orang tak tahu, orang-orang tak berapa familiar lagi dengan website. And disebabkan tu juga dia punya perniagaan pertama ni gagal. Tak mengaku kalah, dia buat perniagaan kedua. Dia buat streaming platform, nama dia Funbuck. Bukan streaming platform, sorry, gaming platform. Awesome, seriously. Mamat ni otak dia geliga gila. Bukan calang-calang punya lah. Dan disebabkan kegagalan yang besar, bukan kecil 200 USD macam tu. Dia pump 200,000 USD ke dalam bisnes dia untuk satu bisnes. So, disebabkan kegagalan ni dia macam, yelah, frustran. Dia pun nak healing. Maka dia pun pergi ke Australia. Dia surfing. Dia minat main papan luncur kan. So, masa nak surfing tu, dia terfikir dia nak rakam video dia. Bila dia nak rakam video, dia kena cari kamera. Bila dia cari kamera, dia cari video camcorder untuk record video, dia tak jumpa yang tahan lasak, yang kalis air seperti mana GoPro lah. Dekat sini dia terdetik. Ini market yang sangat baru, tak ada orang terlintas lagi. Why not aku buat satu? Kalau actually saya antara orang yang sangat-sangat meminati videografi. Saya sangat-sangat meminati videografi. Salah satu sebab saya buat channel YouTube Mona Lisa pun sebab saya suka dengan video. Kalau saya pergi melancong dengan family pun memang saya record video. Saya memang suka benda ni dari kecil lagi. Bukan sekarang, dari kecil lagi. Umur saya dajah berapa saya tak ingat dah. Tapi saya pinjam camcorder dari saya punya keluarga besar. Bukan keluarga kecil saya, tapi keluarga besar. So saya guna untuk record video. Lepas tu saya edit video, guna Vegas semua. Jadi at that time, apa yang saya nak cerita kepada anda bukan tentang saya nak cerita ketika tu nak cari camcorder ataupun kamera yang tahan lasak, mustahil. Agak mustahil. Camcorder pun, dia walaupun kita dah static ataupun letak atas tripod, kadang-kadang dia bergegar lagi. Memang teruk at that time. Jadi dekat sinilah Nick Woodman dia nampak peluang, maka dia pun cipta dia punya own, kita kata GoPro pertama. Dia punya prototype tu pakai dekat tangan. Pakai dekat tangan tapi boleh kena air. But of course, kena ada casing air dia lah. Cuma yang penting, dia tahan lasak. Boleh digunakan ketika surfing dan sebagainya. Idea dia ni menjadi bosku. 2002 dia asaskan GoPro, 2004 baru dia start jual and meletup.
Bayangkan 10 tahun sahaja dari tahun dia asaskan tahun pertama jualan GoPro tu, dia dah pun boleh IPO kan, dia boleh apungkan dia punya syarikat ke dalam bursa Amerika sana, and dia punya valuate company dia tu bernilai 3 bilion USD. 3 bilion USD, bosku. Memang besar gila lah. Dan dia punya first share tu 1.24 USD seperti yang saya cerita kepada anda tadi. Satu, kita kata kejayaan yang sangat besar untuk gadget tu sendiri. Apa benda pertama yang Nick Woodman ni buat bila mana dia punya company dah terapung, dah kaya raya ni kan? Menarik jugalah. First benda yang dia buat adalah dia naikkan gaji dia sendiri sampai dia dinobatkan salah seorang dari 10 CEO yang bergaji besar dekat US. Dia punya gaji, tak silap saya, dalam 27 juta USD sebulan. 20 juta USD sebulan. Cuma kan, dia benda ni kalau anda baca dekat Facebook ke, anda selalu dengar orang sembang tentang bisnes, ramai yang kata, ni lah Melayu, baru berjaya terus beli kereta, baru berjaya terus beli rumah, baru berjaya beli bini kedua kan. Saya personally merasakan yang 50-50 lah. Ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju. Macam contohlah, saving kan. Saving, kita simpan duit kan. Saya antara orang yang berada di tengah-tengah. Saya tak adalah ekstrim sangat nak simpan duit, tapi saya dalam masa sama tak adalah ekstrim sangat jolly. Tak ada. Saya jumpa kawan saya ni, dia punya income sebulan RM20,000 Malaysia. Which is bagi saya quite tinggi lah. Banyak lah. Anak pun dalam 2 orang macam tu saja. Dan dia berjimat ni sampai level duduk dekat rumah setinggan. Rumah setinggan yang jiran-jiran dia tak berapa okey. Lepas tu kadang-kadang tidur sebab dia tak beli katil yang tinggi. Dia beli yang biasa sahaja. So kadang-kadang bila hujan lebat katak pun ada masuk rumah dia. Kadang-kadang tidur tepi katak. Bagi saya dia over sangat lah. Dia nak simpan duit. Dia cakap dia kena simpan duit sebab pelajaran anak-anak masa depan. Lepas tu mungkin berlaku emergency, maka dia nak guna duit tu. Cuma bagi saya bukanlah nak kata, kena pergi duduk kondo lah. Bila kau gaji RM20,000, kau duduk kondo, kau duduk tempat rumah T20. Bukan. Maksud saya, cari rumah yang selesa sikit, yang dia punya sekeliling pun okey, ada fasiliti untuk anak-anak main. Saya lebih prefer macam tu lah. Tapi jangan pula boros kan. Gaji RM20,000 terus duduk kondo. Tak boleh. RM20,000 sebenarnya nak kata tinggi sangat pun tak. Lagi-lagi kalau anda duduk dekat Kuala Lumpur, tak tinggi sebenarnya RM20,000 ni. So sama juga dengan kes bisnes ni. Kita dah penat lelah. Dia 10 tahun berniaga. Takkanlah tak boleh dia nak merasa sikit kan. Saya rasa okey je sebenarnya. And kalau kita tengok, kejatuhan dia pun bukan disebabkan gaji lah. Asalnya bukan disebabkan gaji dia yang besar. Ketika tu bila dia announce dia ambil gaji banyak macam tu, orang tak marah pun. Orang tak berapa argue. Mungkin ada yang bising, tapi tak ramai yang argue sebenarnya. Kejatuhan GoPro ni, kalau anda nak tahu, bukan disebabkan competition lagi. At that time lah, dia diapungkan pada 2014, dia start jatuh 2015. Akhir 2015 tu kita boleh tengok yang dia punya revenue company, dia punya revenue company jatuh, and dia mula rugi sebenarnya pada 2017. 2015 jatuh, 2016 jatuh lagi, 2017 dah jatuh dah. 2017 bila mana rugi ni, kita boleh katalah salah satu disebabkan gaji CEO yang melampau tinggi. Sebab bila gaji CEO melampau tinggi, kos operasi akan jadi tinggi. Salah satu cara untuk kita rendahkan kos operasi satu-satu syarikat adalah dengan rendahkan gaji. And of course, gaji CEO antara gaji, kalau kita pengasas kepada, kita pemilik kepada syarikat, kita juga CEO, salah satu cara untuk kurangkan kos company, kos operasi company adalah kurangkan gaji kita sendirilah. Benda ni kita boleh tengok, ada company-company besar pernah buat. Tak silap saya, Google pun pernah buat. Dia punya CEO ambil gaji $1, dia ambil commission sahaja. Ada banyak macam tu lah. So mungkin incoming GoPro akan buat benda sama, but yang tentu 2017 mereka start rugi. Okey, di mana punca kerugian mereka ataupun kejatuhan mereka ni bermula pada titik mana? Jawapan dia adalah bila mana dia tukar direction daripada company yang jual hardware, yang jual kamera tu, kepada company media. Even saya yakinlah anda tak tahu pun yang GoPro dia ada media platform. Kiranya Nick Woodman ni dia masih teruskan idea gaming platform dia yang awal yang dia gagal tu, dia buat balik dekat GoPro ni. Dia buat balik dekat GoPro, dia buat satu media company, mana media company ni dia akan jadi platform untuk user generated video. Video-video yang dibuat oleh orang ramai akan upload dekat situ dan akan ditayangkan kepada umum. Lepas tu akan ada pemenang,
menang. Lepas tu mereka pun ada buat collaboration dengan Red Bulls. Mereka pun ada hire satu personality TV yang sangat-sangat besar untuk tarik orang tonton mereka punya konten-konten ni. Saya sebelum record video ni kan, saya go through balik point-point yang saya buat ni. Somehow saya merasakan Nick Woodman ni betul-betul manusia yang otak geliga lah. Seriously. Sebab 2014 kalau 2014 kalau kita perhatikan memang dah datang action camera dari China. Action camera yang murah-murah dari China. Seingat saya ada Mi action camera 4K. Tapi sebelum tu ada satu pada tahun 2010 macam tu sebenarnya dah ada dah action camera dari China yang harga dalam 400-500. Saya lupa nama apa tapi masa saya belajar dulu sangat-sangat famous action camera ni. Saya lupa nama apa, seriously. So Nick Woodman ni dia nampak yang dia takkan boleh fight China dari segi cost produk tu sebab operasi tinggi dan sebagainya, gaji dia pun besar kan. Jadi sebelum dia fail dalam kita kata hardware ni, GoPro ni, so mereka pun shift ke dalam platform baru iaitu streaming platform, media platform macam tu lah. Tapi itulah dia tak berjaya, benda tu tak mampu attract orang. Community GoPro kalau kita download dia punya apps, yes kita boleh tengok, tapi sekadar macam tu sajalah, macam forum. Dia tak boleh jadi satu streaming platform yang besar macam Netflix, Disney Hotstar. So dia tak boleh jadi streaming platform yang besar macam tu. Kita tak tahu pun, saya pun tak tahu, anda pun tak tahu kan tentang kewujudan dia punya platform. Dia adalah bagi reward kepada user yang buat video, tapi still macam tak berbaloi. Bagi saya kalau kita tengok dari perspektif user itu sendiri, kalau video aku bagus, kenapa aku nak hantar kepada GoPro dan tak dapat apa-apa? Yes, aku berpeluang untuk menang hadiah, tapi itu sekadar peluang. Kalau aku upload dekat YouTube sebagai contoh, aku dapat duit. Aku upload dekat TikTok, dapat duit juga. Kalau dekat US kita upload video dekat TikTok dapat banyak views, kita pun dapat duit juga. So kalau video aku boleh pergi dekat sana, kenapa aku nak hantar dekat GoPro yang aku takkan dapat apa-apa kan? At last dia punya idea media company tu sendiri gagal. Cuma bagusnya GoPro ni, walaupun dalam masa sama, walaupun mereka tak shift secara total. Hardware ni, GoPro ni masih berjalan. 2017 mereka keluarkan satu produk yang menggegarkan dunia juga sebab GoPro ni memang kita kata action camera yang paling mantap lah ketika tu, at least dalam kepala orang kan. So dia keluarkan drone dia tersendiri iaitu GoPro Karma. GoPro Karma ni saya pun masa tu macam nak beli lah. Seriously, saya nak beli. But dia banyak kegagalan. Bila orang beli, fail. Dia tak sempat jual pun sebenarnya. Drone, tak silap saya, GoPro Karma ni dia tak sempat jual pun. Dia sempat bagi kepada tech reviewer review problem. Tapi dia ada buka juga first order, but dia cancel balik. Dia refund balik disebabkan kegagalan. And boleh kata drone dia ni memang rugi besar lah. Satu projek yang sangat-sangat merugikan. Lepas tu dia ada keluarkan juga 360 kamera untuk lawan dengan Insta360. Ketika tu Insta360 dah ada dah. So dia cuba lawan, yes ada peminat, tapi tak boleh nak fight dengan Insta360. Sebab apa? Sebab harga. Yang mana dia dah nampak pada awal-awal dulu lah. Jadi kejatuhan GoPro ni bukanlah disebabkan competition sangat pada awalnya. Tapi bila mereka dah start rugi ni, mereka macam dah insaf, kena kembali ke pangkal jalan. Jadi mereka ambil duit daripada media company tadi, pindah balik ke dalam hardware. Mereka develop balik hardware baru macam GoPro Hero 10 dan sebagainya. Then 2020 mereka rugi besar gila. Lepas tu 2022 mereka start buat duit balik. Mereka start untung balik. Lepas tu 2023 dia start jatuh tapi masih untung. Tapi pada awal tahun ni mereka dari segi revenue dah naik dah. Dia punya jualan dah meningkat. Tapi mereka hadap kerugian yang agak besar iaitu 40 ataupun 50 juta macam tu. Besar juga kerugian yang dia hadapi. Dia punya jualan meningkat. Tapi kita kata keuntungan tu tak ada. Keuntungan tu bila kita bercakap keuntungan macam pelik. Untuk setengah orang yang tak belajar bisnes, anda mungkin pelik jualan naik, kenapa rugi? Sebab banyaklah kos operasi, kos produk dan sebagainya, promotion dan sebagainya. Cuma dekat sini kan, bila saya study, saya ada satu fakta yang macam mind blown jugalah. Saya pun baru tahu. Saya baru tahu yang
pesaing paling hebat GoPro tu siapa? Cuba anda teka. Saya bagi dalam 10 saat anda teka siapa pesaing ataupun pemusnah GoPro killer sebenarnya. Adakah Insta360? Adakah DJI? Adakah Xiaomi? Kan Mi ada Mi Action Camera dan sebagainya. Ataupun apa-apa brand lah. Anda cuba fikir, anda tulis dulu dekat ruangan komen, tekan enter, kita tengok siapa betul, siapa salah. Seriously, saya masa study benda ni, saya pun macam terkejut. Selama ni, aku tak terfikir yang benda ni boleh makan GoPro. Rupa-rupanya teruk juga Dia bunuh GoPro. Okey, jawapan dia adalah smartphone. Yes, smartphone. Saya pun macam, selama ni aku ingatkan macam Insta360. Sebenarnya Insta360 punya market share tak besar langsung. Tak besar langsung. Dia tak makan pun market share sebenarnya. DJI sama, dia tak makan market share. Yang betul-betul bunuh GoPro sebenarnya smartphone. Smartphone kita, kalau kita tengok balik, even pada 2017 pun, dia walaupun sekadar air splash macam tu dah boleh kena dah masa tu. Tak boleh lah celup banyak, tak boleh lah. Dan manusia cipta sarung plastik yang boleh lindung smartphone dari kena air, boleh bawa pergi surfing, boleh bawa pergi itu, ini. And benda ni membunuh GoPro. Seriously, saya macam... tak terfikirlah. Saya mati-mati ingat macam GoPro dia mesti lawan dengan action camera. Dia mesti lawan macam tu. Rupa-rupanya yang bunuh dia adalah smartphone. Disebabkan smartphone kita makin lama makin tahan lasak. Macam latest kita ada Honor X9C yang mana kalau celup pun boleh, buat diving pun diving tak boleh lah. Dia dalam 25 cm macam tu. Tapi snorkeling confirm boleh. Snorkeling boleh. Lepas tu Oppo A3 yang harga RM600 tu pun dah boleh buat lasak, boleh celup, ambil video ikan dalam aquarium kan, celup dalam tu. Seriously, memang mind blown lah. Benda ni saya dalam masa sama saya macam makin banyak aku study, makin banyak aku tak tahu sebenarnya. So itu yang datang dalam kepala saya lah. Untuk GoPro nak lawan action camera. Actually, action camera punya market ni dia makin besar lah, makin ramai orang beli action camera ni. Tapi dalam masa sama orang pilih untuk beli smartphone lagi. Orang pilih untuk beli smartphone yang lagi hebat, lagi tahan lasak macam tu. Kualiti video pun sebenarnya smartphone lagi bagus compare dengan action camera. Ini personal saya lah. Personal saya. Jadi itu kisah GoPro. Bagaimana mereka nak bangkit? Ini pendapat peribadi. First kali anda kena tahu yang GoPro dia belum lagi declare sebarang bankruptcy lah. And saya tak rasa mereka akan declare bankrupt. Paling teruk pun mereka akan jual lah company mereka. Sebab kena tahu, market share yang dipegang oleh GoPro sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Seperti yang saya bagi tahu tadi, Insta360 punya market share tak besar macam GoPro. So, untuk dia, bagi saya kalaulah dia ni reda dengan dia punya saham jatuh last kali declare bankrupt, saya rasa tak cerdik sangat lah. Lebih baik dia buat exit plan, dia jual company dia. Mungkin dia jual dekat Mitsubishi, dekat SoftBank ke Jepun kan, ataupun mana-mana company lah, Sony ke. Yang penting dia tak reda je dengan kehancuran dia tu. Itu pendapat saya. Lagi bagaimana dia boleh naik? Okey. First kali kan, kalau dia nak naik, dia kena turunkan gaji CEO dia untuk kurangkan kos operasi. Kemudian mereka kena rendahkan sikit harga lah. Side story lah, saya teringat yang mungkin ada di antara anda yang tahu, saya pun peniaga barang-barang komputer, gadget, smartphone bagai ni. Nama kedai saya Mona Lisa Mastura. Anda boleh beli, anda boleh pergi dekat KB Mall ataupun anda boleh beli dekat website saya monaliza.com.my ataupun Shopee, TikTok pun ada. Apa yang saya nak cerita adalah saya pernah nak jual GoPro Hero 8. Masa tu saya pernah nak jual GoPro Hero 8. So bila saya nak ambil stok tu, pembekal rasmi dari GoPro kata boleh angkat stok untuk kamera dia, tapi kena angkat semua aksesori sekali. Yang surfing kena, yang apa, everything lah kena angkat sekali. Kamera itself boleh jual. Tapi dia punya aksesori sampai sekarang masih ada lagi. Orang tak beli. Walaupun mula-mula kita paksa juga customer. Oh bang, kalau abang nak GoPro ni, abang kena beli dia punya aksesori sekali. Customer argue lah. Customer kata saya beli bukan untuk diving. Saya beli untuk riding motosikal. So dia belilah barang motosikal. Kenapa dia nak beli yang diving kan? Betul lah belah customer kan. Tapi itulah yang berlaku. Pembekal dia saya boleh kata kerek lah. Antara pembekal brand yang paling kerek lah saya pernah jumpa. Seriously. So itu side story lah. Luah perasaan kan. Yang kedua, kalau GoPro nak naik ni, selain dari jual kepada company lain, dia kena dapatkan bantuan dari government US sendiri. Dia kena dapatkan bantuan dari government US. Mungkin lah kalau dia nak kekal dalam media company dia. Selepas, anda pun tahu kan, US dia nak ban TikTok. Dia bagi masa dekat TikTok sampai awal
awal tahun depan dia suruh TikTok decide sama ada nak jual dia punya syarikat kepada syarikat tempatan, syarikat US ataupun di ban terus. Buat masa ni TikTok ataupun Tencent bukan. TikTok dia berkeras, dia kata dia takkan jual kepada syarikat lokal. So mungkin pada awal tahun depan kita tak akan nampak TikTok lah dekat US sana. At that time mungkin GoPro boleh masuk untuk buat platform yang lebih kurang sama dengan TikTok dan capture market US. Once capture market US dengan nama GoPro tu sendiri, saya rasa senang je untuk dia dapatkan balik market dekat satu dunia ni. Sebab yalah, kita tahu semua orang lebih berpihak kepada US berbanding dengan China. Bukan nak racist lah, tapi kalau kita tengok hakikat dia memang macam tu. So, itu beberapa cara lah kalau GoPro dia nak bangkit semula dari kejatuhan ni. But sebagai penutup, saya pun quite terkejut bila saya tahu yang GoPro dah tersungkur macam ni. Bayangkan raja untuk action camera tiba-tiba tersungkur dari 24 USD jatuh sampai 1.3 USD. Satu sejarah yang sangat-sangat besar. Lagi-lagi benda ni terjadi ketika saya hidup 2014 sampai sekarang. Anda rasa macam mana? And kalau anda tanya saya, action camera terbaik kan? Saya pun macam tadilah. Saya pergi Sunway Lagoon. Later saya ada pergi Sunway Lagoon. Saya ada ambil video dekat sana. Even video masuk air, kena dia punya ombak besar, everything. Saya ambil guna Samsung Galaxy S24 Ultra. So, saya dah tak pakai action camera. Dulu saya semangat lah ada beli GoPro Hero. Berapa lah, saya pun dah lupa dah. Hero 10 tak silap saya. Saya bagi dekat kawan macam tu sahaja. Later saya adalah dapat dari Insta360 untuk review dia punya X4. But personally, kalau anda tanya saya, nak beli ke action camera? Saya rasa tak kot. Saya lebih kepada smartphone tu sendiri sebab dia dah boleh buat semua benda. Anda rasa apa pendapat anda tentang kejatuhan GoPro ni? Mungkin anda boleh bagi sepatah dua kata, tapi bagilah komen yang kita kata tak menghina lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.